Salam sejahtera sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian. Runtuhnya kuasa Mahathir. Episod 2020, misi 2020, vision 2020, wawasan 2020 Mahathir runtuh. Kuasa runtuh, Mahathir tetap sama-sama ikut runtuh. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat petang, salam sejahtera. Kita ingat wawasan 2020 saya biasa nyanyikan lagi dulu di sekolah. Wawasan 2020 siap nyanyi dekat sekolah. Ini adalah tahun yang menjadi tahun yang menentukan bagi Mahathir. Dalam video kali ini kita lihat detik-detik runtuhnya kuasa Mahathir. Pada bagian pertama, kejayaan 2018 dulu. Beliau membawa perubahan besar dengan satu koalisi kemenangan luar biasa. Pakatan Harapan pada PRU14. Satu titik sejarah bagi Malaysia. Tapi apa yang terjadi pada tahun 2020? 2 tahun selepas kemenangan bersejarah itu. Pada tahun 2020, disinilah berlakunya krisis Mahathir yang paling teruk. Beliau meletak jawatan sebagai Perdana Menteri pada Februari tahun 2020 dan digantikan oleh Muhyiddin melalui keputusan Raja. Yang pada waktu itu dikatakan ini belakang lapar, belakang semua macam-macam. Walaupun bukan semuanya tepat. Ya, okey. Sebelum kita teruskan ulasan yang menarik ini, saya harap anda terus dapat bersama dengan ulasan ini. Tapi hati saya ingin berkongsi manfaat kepada sesama kita. Bagi anda yang ada masalah penyakit 3 serangkai, kencing manis, darah tinggi, kolesterol, penyakit jantung, penyakit saraf, penyakit mata, penyakit otak, penyakit kelamin, penyakit lelaki perempuan, penyakit kulit, autoimun. Apa sahaja penyakit di dunia ini memerlukan For Life Transofactor. Ini Transofactor Advance. Transofactor Advance Plus boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan imun badan, 437% kekuatan melawan penyakit. Dengan imun badan yang kuat, anda boleh sembuh. Dijamin. Dengan imun badan yang kuat. Imun badan anda lah yang melawan penyakit. Dijamin sembuh. Okey. Ini produk saintis. Ini bukan produk tepi jalan ya, tuan-tuan dan puan-puan. Yang menyembuhkan anda bukan Transofactor tapi imun badan anda. Okey. Ini bukan produk tepi jalan. Ini produk saintis. Sebab itu telah dikeluarkan di dalam buku laporan saintis bahawa ia adalah miracle molecule. Produk lain tak ada. Ini Transofactor satu-satunya produk saintis. Telah pun disahkan oleh Woodland Health Report. Ini buku laporan saintis. Ini bukan buku laporan macam dekat sekolah rendah tu, bukan. Kemudian yang paling syok lagi, dia sudah pun diterima oleh hospital dan doktor-doktor di serata dunia. Termasuk di dalam Physician Desk Reference, ini buku rujukan para doktor. Memang sudah masuk. Saintis dan doktor percaya. Kenapa anda tak percaya pula? Dan paling syok ada ini clinical abstract. Transofactor clinical abstract ini kajian selama berpuluh-puluh tahun saintis di seluruh dunia tentang Transofactor. Okey? Jangan risau bagi anda yang beragama Islam, dia ada halal certified, memang dijamin halal, ada hologram sudah diterima oleh KKM. Kementerian Kesihatan Malaysia. Bagi anda yang berminat, ada nombor telefon di sini. Jangan lupa untuk WhatsApp dia. Jangan SMS, jangan telefon. Kasih WhatsApp ini nombor. Tanya dia, ini pakar perunding cara kesihatan. Okey? So nanti dia akan balas. Okey. Kedua, kefahaman terhadap sokongan parlimen yang tidak jelas. Adanya horse trading politik. Dan kepercayaan rakyat yang goyah akhirnya menjadi faktor utama. Sesetengah pemerhati menyebut, yang saya setuju, sesetengah pemerhati politik, penganalisis politik di Malaysia berkata kematian kuasa beliau bukan kerana kekalahan di gelanggang pilihan raya, tetapi kerana kehilangan sokongan dan koalisi sendiri. Macam mana orang mau percaya lagi? Semua yang dia cakap jadi auta. Kata nak buat ini, akhirnya tak buat. Kata nak buat ini, akhirnya tak buat. Lepas itu, semuanya dia jilat sendiri ludah dia.
Macam mana? Yang dulu jadi musuh, sekarang jadi kawan. Sanggup buat apa saja, semata-mata untuk kepentingan politik. Sebab itulah, dibuktikan pada pilihan raya yang lalu, Mahathir dan semua wakil rakyat di dalam parti dia pada ketika itu, semua kalah dengan sangat memalukan dan tidak dapat pun deposit. Aduh, hilang deposit terus. Termasuk dilangkaui kubu kuat Mahathir. Macam mana nak percaya? Pengundi sendiri yang sangat-sangat setia kepada dia pun sudah tidak percaya. Apalagi orang di luar yang tidak kenal. Sesetengah pemerhati menyebut ini bukan kerana kekalahan di gelanggang pilihan raya. Tapi sendiri telah dilakukan oleh Mahathir. Penyebab dia diri sendiri. Jadi, apa maksudnya ini untuk politik Malaysia? Kejadian ini menunjukkan bahawa kerjasama politik bukan hanya kemenangan di bilik undi, tetapi penyatuan visi, kepercayaan, pengurusan kuasa yang bijak ini sangat penting. Jadi sebagai penutup tuan-tuan dan puan-puan, begitulah bagaimana kuasa besar boleh runtuh. Bukan semata-mata kerana pesaing, tetapi kerana kegagalan. Kegagalan beliau di dalam menjaga asas sokongan. Komen di bawah jika anda rasa episod 2020 ini adalah titik akhir sebenar untuk Mahathir. Atau masih ada comeback yang menanti. Jangan lupa tekan butang like dan subscribe. Share juga kepada kawan-kawan supaya mereka dapat mengetahui keadaan semasa politik Malaysia yang sangat menarik. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Masa dan Mahathir, siapa yang lebih dulu? Masa dan Mahathir. Mahathir bukan main lagi hebatnya dulu, tetapi Masa sekarang sangat mencemburui Mahathir. Bagi saya, bila-bila masa saja, Mahathir boleh dipanggil semula kepada pencipta. Sama dengan kita juga, siapapun manusia di dunia ini, pada bila-bila masa kita boleh dipanggil oleh pencipta. Mahathir melawan masa. Bagaimana beliau kehilangan momentum? Hello semua, hari ini saya bandingkan dua perkara. Mahathir yang dahulu dengan Mahathir yang kini sekarang ini. Bagaimana beliau kehilangan momentum dalam politik Malaysia? Puncak kuasa pada bahagian yang pertama. Pada puncak kuasanya, Mahathir dilihat sebagai pemimpin, disebut sebagai bapa pembangunan moden Malaysia. Okey, saya setuju. Adanya transformasi nasional, tokoh yang kuat, projek besar, visi nasional seperti Vision 2020, wawasan 2020. Tapi apa yang terjadi? Nampaknya selepas itu, tanda-tanda kemerosotan Mahathir semakin hari semakin teruk, semakin hari semakin teruk. Dengan lebih teruk lagi, yang dulu musuh sekarang dijadikan kawan. Kerana sudah adanya rasa sangat-sangat terdesak. Apa pendapat anda? Tinggalkan komen. Okey? Tapi bagi anda, sebelum itu, bagi anda yang sedang melawan penyakit 3 serangkai kencing manis, darah tinggi, buasir, kolesterol, kanser, sakit mata, sakit telinga, sakit otak, sakit hati, sakit paru-paru, apa saja. Ini saya perkenalkan Transofactor daripada For Life Research. Ini adalah produk saintis, tuan-tuan dan puan-puan. Ini bukan produk kaki lima. Kerana itu anda tidak akan jumpa dia di mana-mana kaki lima, di farmasi pun tak ada. Kerana ini produk saintis, hanya For Life Research yang mengeluarkan ini. Okey? Ini produk saintis, ada cop halal, jangan risau, ini halal dia. Kemudian ada hologram, diterima oleh KKM. Okey, jadi apa hebatnya dengan Transofactor? Boleh meningkatkan imun badan sehingga 437% kekuatan imun badan. Ini dikeluarkan oleh saintis dunia. Ini bukan saintis Malaysia. Ini saintis dunia yang keluarkan. Disebut sebagai miracle molecule. Boleh meningkatkan imun badan sehingga 437% kekuatan imun badan. Boleh sembuh daripada penyakit kerana imun badan anda kuat. Okey? Sudah termasuk dia dalam PDR, Physician Desk Reference. Ini buku rujukan para doktor. Makna kata seluruh dunia, serata dunia. Di serata dunia, Transofactor sudah diterima di hospital. Doktor-doktor sudah percaya, saintis-saintis sudah percaya. Kalau saintis dan doktor sudah percaya, takkan kita tak percaya.
Kenapa? Karena sudah ada banyak kajian, beribu-ribu kajian transfer factor clinical abstract. Ini paling senang untuk diterangkan, dijelaskan kepada dokter-dokter karena mereka senang untuk paham. Bagi Anda yang perlu, Anda boleh WhatsApp terus nombor ini, jangan telepon, jangan SMS, WhatsApp. Nanti pakar perunding cara kesehatan akan menjawab Anda. Oke, tanda-tanda kemerosotan. Pertama, ketidakpuasan dalam kalangan Melayu dan rakyat kepada Tun Mahathir. Beberapa pemerhati menyatakan bahwa sokongan tradisional kepada Mahathir memang sudah musnah, sudah goyah, sudah tidak ada lagi. Nombor 2, permainan kuasa dan krisis koalisi. Langkah beliau selepas kemenangan pada tahun 2018. Ya, masihkah kamu ingat? Selepas kemenangan tahun 2018, segala janji Mahathir menjadi janji longkang, masuk di dalam longkang, dilupakan terus. Langkah beliau selepas kemenangan betul-betul out, betul-betul apa ini ya? Bukan fakta lagi, tapi jadi auta. Pada tahun 2018, selepas dia menang, kemenangan itu dilihat sebagai pilihan yang salah oleh sebagian pihak. Hilangnya high stake gamble yang akhirnya menjadi kehancuran kepada Pakatan Harapan pada waktu itu. Memang Mahathir pembawa kemusnahan kepada Pakatan Harapan pada waktu itu. Usia dan relevansi beliau juga sekarang ini memang boleh dipersoalkan. Apabila pemimpin lama terus berkuasa tanpa satu pembaharuan yang mencukupi, generasi baru pasti akan jadi pencari pengganti yang baru. Nah, inilah yang terjadi kepada Mahathir. Sudah terlampau lama, sudah terlampau tua. Orang muda macam saya tengok, dia tidak lagi relevan. Jadi tuan-tuan dan puan, mari kita belajar daripada Mahathir ini. Silapan ini. Apa yang kita boleh belajar daripada dia? Kuat pada satu era belum tentu kekal lama. Saya sangat setuju. Kuat pada satu era belum tentu kekal lama. Pemimpin harus adaptif dengan perubahan zaman, generasi, dan aspirasi rakyat. Jadi sebagai penutup tuan-tuan dan puan-puan, jadi Mahathir telah menunjukkan kepada kita bahawa walau sebesar manapun kejayaan, momentum itu sebenarnya boleh hilang pada bila-bila masa. Apa pendapat anda tentang bagaimana beliau punya momentum terhakis? Tinggalkan komen di bawah, share video ini jika anda rasa menarik, dan subscribe untuk analisis lanjut yang lebih menarik. Dan jadi Suara Rakyat bergema di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Bye-bye. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Bagi anda yang berikhtiar kerana banyak penyakit, 3 serangkai, kencing manis, darah tinggi, kolesterol, kanser, sakit penyakit tentang wanita, lelaki, saraf mata, telinga, kanser. Apa sahaja penyakit anda, penyakit kulit, autoimun, apa saja. Ini saya perkenalkan transfer factor daripada 4Life Research. Namanya transfer factor. Ini adalah produk saintis yang dapat meningkatkan imun badan sehingga 437% kekuatan imun badan untuk transfer factor Advance Plus. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kenapa ini sangat berkesan? Kerana ini adalah produk saintis yang dinamakan sebagai imun molekul. Dan ada bukti saintis tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kajian-kajian yang telah dilaksanakan oleh saintis di seluruh dunia. Bukan dilaksanakan oleh 4Life, tapi saintis di seluruh dunia. Kemudian dia juga telah diklasifikasikan sebagai miracle molecule oleh Woodland Head Report. Ini buku saintis ya. Ini buku saintis. Dimasukkanlah transfer factor sebagai satu miracle molecule. Molekul ajaib kerana dapat membuat imun badan kita sangat kuat. Boleh sembuh dari penyakit kerana imun badan yang kuat. Paling penting, kerana dia telah diterima oleh doktor-doktor di serata dunia. Telah dimasukkan di dalam Physician Desk Reference. Jangan main-main dengan suplemen yang tidak diterima oleh hospital tahu. Itu boleh membunuh. Kerana itu, percaya kepada transfer factor. Okey. Ini halal. Ada hologram, maksudnya sudah masuk di dalam KKM. Dan halal, ada chop halal di sini. Ada chop halal
Jadi jangan risau, jangan was-was. Bagi Anda yang berminat, jangan lupa untuk WhatsApp nombor ini. Jangan telefon, jangan SMS, tapi WhatsApp nombor ini. Okey? Hello guys, selamat pagi. So saya kenalkan semua saya punya keperluan untuk berkempen untuk minyak rambut Gatsby, styling pomade, Stronghold, untuk perfume Sugar Bomb, Desire, dan juga untuk deodoran daripada Dashing Dio X. Jangan lupa beli di link yang saya berikan. Ada promosi sekarang. Bye.